Jadi selamat kembali ke channel Borneo Horror Hub. Sekali lagi pada malam ni, iaitu malam Rabu Mistik. Hahaha. Jadi geng, pada malam ni kita akan mendengar sebuah perkongsian kisah seram daripada seorang saudari kita. Kali ini saudari geng. Beliau ingin dikenali sebagai Evie. Beliau ni adalah seorang DJ geng. Jangan main-main. Jadi sebelum kita teruskan dengan cerita pada malam ni, kita layan intro dulu geng. Teruskan. Selamat malam geng-geng pendengar Borneo Horror Hub sekalian. Namaku Evie. Korang boleh panggil aku E lah. Aku ni bekerja sebagai seorang juruhebah YouTube live di sebuah syarikat pesendirian lah. Biasanya aku akan bekerja 2 shift lah. Kadang shift pagi, ada waktunya shift petang. Kalau shift pagi ni geng, biasanya dari pukul 6 pagi sampai 12.30 hari lah. Kalau shift petang pula, dari pukul 6 petang sampai 12 malam lah geng. Agak seram jugalah shift petang ni. Jadi geng, kejadian yang ingin aku ceritakan pada malam ni berlaku pada tahun 2018 lah. Aku ingat lagi, masa tu adalah bulan ke-5 aku bekerja di sinilah. Pada hari itu, aku bekerja shift petang lah geng. Macam biasa, aku turun kerja jam 4 petang dan tiba di tempat kerja dalam jam 4.30 macam tu lah. Datang awal ni, banyak preparation mau dipolah geng. Antaranya adalah menyusun lagu-lagu yang ingin dimainkan pada malam tu dalam satu track music lah. Dan juga memilih gambar-gambar yang sesuai untuk dijadikan background wallpaper lah geng. Aku pun bekerjalah seperti selalu. Untuk pengetahuan pendengar semua, konti tempat aku bertugas ni berada di tingkat 15 geng. Dalam konti ni, dia ada 2 section lah. Dari pintu masuk tu kan, kita akan masuk pintu konti tu, kita akan jumpa konti A dululah. Konti A ni iaitu tempat di mana rakaman-rakaman seperti sesi interview apa semua dibuat lah. Seterusnya, di sebelah kanan konti A ni ada satu pintu tu. Bila anda masuk ke pintu ni, kita akan jumpa konti A1 lah. Dan konti A1 ni pula adalah tempat di mana tempat DJ kawal lagu apa semua tu lah. Ataupun lebih kita kenali tempat yang ada komputer dan audio mixer yang besar tu lah, benda yang macam meja tu lah. Itulah tempat dia. Jadi aku bekerja dekat situ lah. Itulah memang tempat aku. Jadi geng, petang tu aku teruskanlah menyusun lagu-lagu geng. Pejam celik, pam. Pukul 12 sudah geng. Lah, ini menandakan shift aku telah tamat lah. Jadi lepas je shift aku tamat geng, aku relax lah dulu geng. Penat ni geng. Aku sandar ke kerusi. Nang nyaman geng. Tengah aku bersandar ni, aku nampak geng, melalui cermin perantara konti A1 dengan konti A, aku nampak seorang perempuan geng dalam konti A. Tapi masalahnya aku langsung tak kenal siapa perempuan tu. Tengok muka dia selama aku bekerja 5 bulan ke sini pun aku tak pernah geng. Aku pun bangun semula geng. Aku jalan menuju ke pintu tu. Yalah kan, takut-takut ada orang sesat kah ataupun lebih teruk lagi penceroboh lah.
Tengah aku on the way nak ke konti A ni kan geng, aku pun tutup pintu lah. Tiba-tiba geng, perempuan tadi lenyap dari pandangan aku. Aku pun naik heran. Tapi time tu aku belum terfikir pasal hantu lagi geng. Jadi aku buat bodoh je lah. Aku kemaskan barang-barang aku, shutdown sistem semua dan belah. Okey, habis, tamat dah cerita dekat konti itu. Jadi geng, sedang aku keluar dari konti ni, tengah keluar ni ke main koridor geng. Tengah nak tutup pintu ni, mata aku terpandang ke hujung koridor geng. Bukan tu perempuan dalam konti tadi kah? Tapi geng, perempuan tu langsung tidak menunjukkan wajahnya geng. Dia berdiri menghadap ke dinding je geng. Aku apa lagi, tegurlah sebagai seorang yang peramal ni. Aku tegurlah perempuan tu geng. Hey, halo, aloha. Namun tiada jawapan geng. Tiba-tiba bulu roma aku meremang. Apa lagi geng? Aku pun berjalan meninggalkan tempat tu. Tengah jalan ni geng, tiba-tiba geng, alamak, suara siapa tu? Kataku dalam hati geng. Aku pun menoleh geng ke arah belakang, iaitu tempat di mana wanita tadi berdiri. Alangkah terkejutnya aku geng bila melihat wanita itu sedang merenung tajam ke arahku geng. Matanya hitam geng, dengan mukanya yang bengis. Dalam beberapa saat, Run. aku lari. Aku langsung tak menoleh belakang. Tujuan aku hanya satu je geng, lari sampai klip. Aku lari. Akhirnya aku tiba di lift. Cun-cun masa tu lift sedang terbuka. Aduh. Aku pun masuk ke dalam lift. Lepas tu sedang aku ingin menekan butang untuk menutup pintu, aku terpandang ke arah koridor. Ternampak jelas perempuan tu sedang merenung ke arah aku. Betul-betul seram muka dia geng. Aku dah terketar-ketar ketika itu. Ingin saja aku teriak, tapi adakah teriak akan membantu aku? Tidak. Aku tekan butang lift. Aduh, tolong ni geng, tolong. Sedang pintu lift tertutup perlahan-lahan. Aduh, slow pula pintu lift ni. Kelihatan geng, kelihatan perempuan tu sedang bergerak ke arah lift geng. Aduh, aku pun tekan butang. Aduh, hentak butang geng. Akhirnya pintu lift pun tertutup. Lama betul pintu lift ni, tak diservis ke apa. Aku pun dah terketar-ketar. Setelah tiba di tingkat G geng, aku pun berlari keluar dari bangunan ni. Di luar aku terjumpa Pak Gad lah. Aku rasa lega. Pak Gad ni pun nampak hairan melihat muka aku yang pucat ni. Aku pun nak balik direct pun hati masih tak sedap ni geng. Aku pun melepak lah dengan Pak Gad ni dulu. Nama beliau adalah Pak Noi. Aku menceritakan kesemua hal tadi kepada Pak Noi geng. Pak Noi pun apalagi beritahulah kisah yang sebenar. Memang wanita yang aku nampak tadi itu adalah hantu yang berkeliaran di tingkat tempat aku bekerja tu geng. Tingkat 15. Sebab tu aku baru perasan di tingkat 15 ni langsung tak ada pun point clocking untuk security guard kan. Menurut Pak Noi ni, pernah sekali dia pergi clocking. Time tu beliau di dalam lift lah menuju ke tingkat 16. Tiba-tiba lift berhenti di tingkat 15. Masa pintu lift terbuka, Pak Noi ternampak seorang wanita sedang berdiri nun jauh di hujung koridor. Tak seram ke geng? Koridor bukannya pendek tu geng, koridor panjang tu geng. Dalam malap lampu kat situ. Tapi apabila Pak Noi sedang menutup pintu lift semula,
wanita itu bergerak ke arah Pak Nui. Pak Nui pun panik. Nasib baiklah pintu lift sempat tertutup. Kalau tidak, lepas mendengar kisah Pak Nui ini kan, aku bukannya lega, aku bertambah serem. Keesokan harinya geng, aku pun berjumpa dengan seorang kawan aku nih, Ina nama dia. Kami berdua memintalah request kepada bos kami agar DJ yang bekerja shift petang nih seboleh-bolehnya ditugaskan 2 orang lah. Dengan alasan apabila bertugas secara berpasangan tidaklah boring geng. Ya, cadangan kami menjadi. Namun kejadian pada malam itu hanya aku dengan Pak Nui saja yang tahu geng. Aku tidak pernah dan tidak akan menceritakannya kepada Ina. Sehingga ke hari ini Ina lah rakan setugasku setiap kali aku shift petang geng. Jadi geng, itu sajalah perkongsian daripada aku. Harap korang semua terhiburlah dengan kisah aku ni geng. Selain itu, jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Borneo Horror Hub ini ya geng. Takut nanti perempuan yang ku ceritakan tadi visit anda ketika tidur pula. Ingat geng, anda mampu mengubahnya. Selamat malam geng.